Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan yang terdiri daripada 6 orang. Tajuk pembentangan kami ialah sejarah ataupun peristiwa pembukaan Kota Mekah. Assalamualaikum, saya Siti Nu'aifah binti Mak Yunus, nombor matrik I172011110 akan membentangkan mengenai pengenalan pembukaan Kota Mekah. Pembukaan Kota Mekah membawa maksud pembebasan Kota Mekah daripada pengaruh, amalan dan cengkaman jahiliah, di mana Kota Mekah sebelum ini berfungsi sebagai pusat penyembahan berhala dan lain-lain amalan tradisi daripada masyarakat Arab jahiliah. Pembukaan Kota Mekah merupakan antara peristiwa besar dalam sejarah Islam yang berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Pembukaan Kota Mekah dilihat sebagai kejayaan penting dalam peribadatan dan perkembangan syiar Islam kerana di sini terletak kiblat orang Islam iaitu Kaabah. Mekah menjadi tumpuan umat Islam seluruh dunia sepanjang tahun untuk melakukan umrah dan menyempurnakan rukun Islam yang kelima iaitu menunaikan haji. Sempena pembukaan Kaabah, Allah menjelaskan peristiwa ataupun kejayaan itu sebagai tanda kemenangan yang lebih gemilang bakal diraih nanti. Dan peristiwa ini telah dirakamkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fath ayat 1 hingga 3. Setelah perjanjian Hudaibiyah ditandatangani pada tahun ke-6 Hijrah, Islam berkembang dengan meluas. Hal ini telah menyebabkan masyarakat Quraisy berasa iri hati. Mereka juga telah membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah yang memberikan kesetiaan kepada baginda Rasul. Apabila baginda Rasul mendapat tahu hal ini, lalu baginda bersama-sama 10,000 orang tentera Islam terus menuju ke Mekah. Dalam perjalanan, tentera Islam telah bermalam di Marun Zahran. Baginda mengarahkan tentera Islam supaya mendirikan kemah dan menyalakan obor api yang banyak untuk menggerunkan masyarakat Quraisy. Baginda juga telah mengutus Abbas bin Abdul Muttalib untuk berunding dengan Abu Sufyan. Untuk memasuki Kota Mekah, baginda Rasul memerintahkan tentera Islam supaya berpecah kepada 4 kumpulan dan memasuki Mekah melalui 4 penjuru. Mereka juga diminta supaya tidak melakukan kekerasan atau pembunuhan kecuali apabila terpaksa. Namun, pertempuran hanya berlaku di selatan Mekah dan telah mengorbankan 2 orang tentera Islam dan 13 orang masyarakat Quraisy. Setelah memasuki Mekah, baginda Rasul melakukan tawaf, mencium Hajar Aswad dan memusnahkan berhala yang terdapat di sekeliling Kaabah. Baginda juga memasuki Kaabah dan mencuci dinding Kaabah dengan air Zam-Zam. Setelah itu, baginda memaafkan dan membebaskan penduduk Mekah yang pernah menentang Islam. Setelah 8 tahun berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW berserta 10,000 pasukan tentera Islam kembali dan menguasai Mekah secara keseluruhan, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Kaabah pada 10 Ramadan 8 Hijrah bersamaan Januari 630 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najib bin Alias, nombor matrik I1810252. Hari ini saya akan membentangkan tentang pembukaan Kota Mekah. Yang pertama sekali, seperti yang kita tahu, sebelum umat Islam menakhluk Kota Mekah ini diduduki oleh kaum Quraisy, yang mana kaum Quraisy pada ketika itu ramai yang menyembah berhala, dan banyak berhala yang ditempatkan dalam Kota Mekah itu. Baiklah, untuk bahagian saya akan membentangkan tentang perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ini berlaku apabila Rasulullah SAW dan para Muslim lain ingin melaksanakan umrah pada tahun 628 Hijrah bulan Zulqa'dah, yang mana Rasulullah SAW mendapat wahyu melalui mimpi bahawa mereka akan melakukan umrah. So, Rasulullah SAW membuat persiapan rombongan yang dibawa ke Mekah seramai 1,400 orang dan 70 ekor unta. Dan yang saya baca lagi, ada binatang lain lagi seperti kambing. Seterusnya adalah
Kemudian perjanjian Hudaibiyah pun dilaksanakan. Dan tak lama lepas tu, dalam 2 tahun 629 Hijrah adalah tahun perjanjian ini terbatal kerana Bani Bakar dibantu dengan kaum Quraisy, yang mana penduduk Mekah pada ketika itu menyerang Bani Khuza'ah. Kemudian setelah Rasulullah SAW mendapat tahu tentang perkara ini, baginda dengan tegasnya menghantar 10,000 orang untuk menakluk Mekah, dan beberapa suku Bani Ghifar, Bani Aslam, Bani Ka'ab, Bani Muzaimah, Bani Juhainah dan Bani Asja. Seterusnya adalah sebab-sebab perjanjian Hudaibiyah ini dilakukan. Ini adalah salah satu cara untuk peperangan itu tidak berlaku. Dan seperti yang kita tahu, Islam ni mengajar kita untuk berdamai dan jauhkan daripada berlakunya kekerasan. So, Rasulullah SAW dan umat Islam yang lain tidak menginginkan peperangan berlaku dan lebih memilih keamanan. Seterusnya adalah ini merupakan strategi baginda Rasulullah SAW dalam menghadapi kaum Quraisy. Apa yang kita boleh nampak di sini adalah kekerasan bukanlah jalan penyelesaian untuk kita mengubah sesuatu itu. Dengan cara macam ni sekalipun masih boleh mengubah sesuatu itu dengan baik, dan ianya berkekalan lama, dan dia tak menimbulkan sebarang ketidakpuashatian untuk pihak mana-mana pihak. Seterusnya adalah kepercayaan para sahabat terhadap Rasulullah SAW, walaupun mereka merasakan perjanjian tersebut berat sebelah. Yang ini kita boleh cek nanti di slide yang seterusnya. Seterusnya adalah tokoh yang terlibat dalam perjanjian. Yang pertama ialah Rasulullah SAW sendiri, yang mana pada ketika itu baginda berumur 58 tahun. Seterusnya adalah sahabat Nabi, iaitu Umar Al-Khattab, yang mana Umar Al-Khattab ni merupakan saksi semasa perjanjian dilaksanakan. Sehingga kan terdapat situasi itu Umar Al-Khattab bertanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq mengenai bagaimanakah sikap Rasulullah pada ketika itu semasa perjanjian itu dilaksanakan. Ini kerana terdapatnya umat Islam pada ketika itu sedikit tidak puas hati tentang perjanjian itu kerana ia kurang menyebelahi Islam pada ketika itu. Seterusnya adalah Utsman bin Affan dihantar untuk menemui Abu Sufyan tentang kedatangan Islam ke Mekah untuk beribadat. Sehingga kan Utsman, kalau tak silap saya, dia dibuat cerita bahawa Utsman mati, kalau tak silap macam itulah. Dan dia ditahan di Mekah agak lama juga masa itu. Seterusnya adalah Quraisy bin Umayyah Al-Khuzai, iaitu utusan pertama Nabi untuk menyampaikan maksud kedatangannya kepada pemimpin Quraisy. Seterusnya adalah pada pihak Quraisy, iaitu Suhail bin Amr. Beliau sangat pandai dan fasih berbicara, dan dia ni dikirakan juru cakap bagi penduduk Mekah masa itu. Kiranya dia yang paling hebat lah. Seterusnya Budail bin Warqa Al-Khuzai, dia dari suku Khuza'ah sebelum masuk Islam. Seterusnya adalah Makras bin Hafsh, yang mana beliau ini dikenali sebagai jenis yang mengkhianat.
Seterusnya adalah Al-Hulais bin Al-Qamah, iaitu pemimpin suku Ahabisi. Seterusnya adalah Urwah bin Mas'ud, yang mana setelahnya itu beliau masuk Islam. Di sini semasa Nabi menghantar 1.400 orang tu, yang sebelum perjanjian Hudaibiyah dilaksanakan, Urwah bin Mas'ud ini menyaksikan kehebatan umat Islam pada ketika itu, yang mana dia lihat umat Islam pada ketika itu sangat taat kepada pemimpinnya, sehingga kan dia memberitahu kepada pemimpin-pemimpin yang lain, pemimpin Quraisy yang lain, untuk membenarkan mereka masuk ke Mekah pada ketika itu. Seterusnya adalah terbatalnya perjanjian Hudaibiyah. Hal ini terjadi kerana Bani Bakar dibantu kaum Quraisy menyerang Bani Khuza'ah pada malam hari. Kemudian setelah serangan itu terkorbannya 20 orang daripada Bani Khuza'ah, dan ini semua segala perbalahan ni semuanya atas dasar balas dendam, dasar dendam lah. Kemudian Bani Bakar ni merupakan sekutu dengan kaum Quraisy, manakala Bani Khuza'ah ini lebih kepada pihak Islam. Terdapat cerita tentang perbalahan antara Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah ni. Semasa perjanjian itu dilaksanakan, yang memulakan provokasi ini adalah Bani Bakar, yang mana terdapat pemuda yang bersyair dengan menghinakan Rasulullah SAW. Kemudian terdapat ada daripada Bani Khuza'ah ni, dia tumbuklah pemuda Bani Bakar tu. So tidak lama kemudian yang perbalahan tu pun dia timbul semula. So disitulah antara ceritanya. Seterusnya adalah isi perjanjian Hudaibiyah, iaitu genjatan senjata antara dua pihak dan tidak ada peperangan hingga 10 tahun mendatang. Individu atau suku bebas bergabung dengan Rasulullah SAW dan mengadakan persetujuan sama dengan pihak Quraisy. Dan apabila ada penduduk Mekah yang pergi ke Madinah, maka akan dikembalikan ke Mekah. Namun jika ada kaum muslimin dari Madinah yang kembali ke Mekah, maka dia tidak akan dikembalikan. Yang mana perjanjian yang dilanggar sepanjang perjanjian ini dilaksanakan ialah terjadinya peperangan, iaitu antara Bani Bakar dan Bani Khuza'ah, yang mana kaum Quraisy pada ketika itu pun masuk campur. So secara automatik perjanjian ini terbatal lah. Dan maafkan saya, yang poin kelima tu salah ya, maafkan saya. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hawa binti Ramli, nombor metrik I1810267. Okey, sebelum saya masuk kepada strategi pembukaan Kota Mekah, saya ingin menyentuh sedikit mengenai apakah maksud sebenar pembukaan Kota Mekah. Pembukaan Kota Mekah bermaksud pembebasan Kota Mekah daripada pengaruh amalan dan cengkaman jahiliah. Kalau kita lihat ketika itu, Kota Mekah diduduki oleh masyarakat Arab jahiliah dan mereka mengamalkan penyembahan berhala. Seterusnya kita masuk kepada strategi pembukaan Kota Mekah, yang mana Rasulullah telah merancang strategi ini secara sulit bertujuan untuk mengelakkan pertumpahan darah. Kalau orang musyrikin tahu, mereka akan seranglah orang Islam. Okey, kemudian peristiwa ini juga dinamakan sebagai Fathu Mekah, yang bermaksud pembukaan Kota Mekah.
Okey. Kemudian Nabi telah mengutuskan utusan daripada Madinah untuk mengemukakan 3 pilihan kepada musyrikin Quraisy, iaitu mengutuk perbuatan Bani Bak membunuh orang Bani Khuza'ah. Yang mana Bani Bak ini mereka telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Dulunya Bani Bak dan juga Bani Khuza'ah ni mereka memang saling bergaduh dan saling berbunuh-bunuhan. Tapi setelah mana perjanjian Hudaibiyah, iaitu tidak melanggar gencatan senjata, Bani Bak telah melanggarnya lalu membunuh orang Bani Khuza'ah. Kemudian Nabi minta supaya membayar diat ataupun pampasan kepada waris Bani Khuza'ah yang terbunuh. Setelah mana orang musyrikin ini mereka memilih untuk berperang dengan orang Islam, Nabi mengarahkan 10,000 tentera Islam berangkat ke Mekah. Dan bila tibanya di Murru Az-Zahran, umat Islam mendirikan khemah di sana. Kemudian Nabi perintahkan juga untuk menyalakan unggun api yang besar di setiap khemah mereka, supaya apa? Bila musuh tengok, dia akan rasa takut. Kan bila ada api kan, kat situ kiranya ada orang lah. Kemudian memasuki kota Mekah melalui 4 penjuru, yang mana ia melibatkan pasukan tentera yang dipimpin oleh Rasulullah, pasukan yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid, Zubair Al-Awwam, Qais bin Sa'id bin Ubadah. Ketiga ini Nabi pesan dekat mereka, Nabi minta supaya mereka tidak melakukan kekerasan ataupun sebarang pembunuhan lah, kecuali kalau terpaksa. Kalau musuh tu serang dulu, barulah orang Islam serang. Selagi musuh tak serang, jangan serang. Dan berlaku juga pertempuran, iaitu mengorbankan 2 orang Islam dan juga 13 orang musyrikin Quraisy. Okey, kemudian setelah Nabi berjaya memasuki kota Mekah, Nabi telah mengadakan tawaran keselamatan. Nabi berjaya masuk kota Mekah itu pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Dengan Nabi rasa syukur dan di atas apa, sebab Allah dah tolong Nabi menang dalam membebaskan kota Mekah daripada cengkaman jahiliah. Sebagai rasa penghormatan kepada Abu Sufyan ni adalah pemimpin orang Quraisy. Okey, baginda mengumumkan kepada penduduk Mekah. Penduduk Mekah ni mereka takut bila orang Islam masuk ke bumi Mekah. Takut umat Islam serang mereka ataupun perangi mereka. Nabi bagi jaminan sesiapa yang memasuki 3 tempat ini, iaitu rumah Abu Sufyan, Masjidil Haram, dan duduk di rumah sendiri, mereka akan selamat. Jadi pengisytiharan yang Nabi buat ini menyebabkan orang Quraisy hilang semangat untuk menentang Rasulullah. Mereka tak jadilah nak tentang Rasulullah. Kemudian datang ayat yang bersempena dengan peristiwa Fathu Makkah ini, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah An-Nas ayat 1 hingga 3. Iaitu bermaksud apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Okey, kemenangan maksudnya dah berjaya membebaskan kota Mekah, dan juga umat Islam juga ramai yang memeluk Islam. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia maha menerima taubat. Allah suruh Nabi ini bersyukur sebab Allah dah tolong Nabi untuk memenangi dalam peristiwa pembukaan Mekah. Baik, saya Nur Fadilah binti Hamid, nombor matrik I19204096. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai langkah dan tindakan Rasulullah SAW selepas pembukaan kota Mekah. Baik, Rasulullah dan tentera Islam menuju ke Kaabah. Mereka memusnahkan sebanyak 360 berhala yang berada di sekeliling Kaabah sambil bertakbir. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 17 yang bermaksud, telah datang kebenaran dan hancur leburlah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur lebur. Rasulullah juga melakukan tawaf di Kaabah dan pergi ke makam Nabi Ibrahim lalu menunaikan solat sunat sebanyak 8 rakaat. Ada juga yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah mencuci Kaabah dengan menggunakan air Zam-Zam. Sebaik selesai baginda menyuruh Bilal bin Rabah melaungkan azan di bumbung Kaabah, baginda memulakan ucapan yang berbunyi, "Wahai orang Quraisy, bahawa Allah telah mencabut sifat kesombongan jahiliyah dan sifat mengagung-agungkan keturunan. Semua berasal daripada Adam dan Adam daripada tanah." Rasulullah juga turut membaca surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud,
Orang yang mulia di kalangan kamu ialah orang yang bertakwa. Rasulullah juga turut memberi pengampunan kepada bekas-bekas musuhnya, iaitu kaum Quraisy yang termasuk Wahsy, Hindan bin Uthbah dan Akramah bin Abu Jahal. Disebabkan kemuliaan dan pekerti Rasulullah SAW, ramai penduduk Mekah yang memeluk agama Islam. Hubungan harmoni berlaku antara umat Islam dengan mereka yang masih tetap berpegang dengan kepercayaan lama. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Yang pertama adalah Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini telah memberi kekuatan kepada umat Islam. Dan yang seterusnya adalah strategi Rasulullah yang berkesan, iaitu taktik Rasulullah yang bijak dan cekap sehingga dapat melumpuhkan kelemahan musyrikin Mekah dari segi mental ataupun fizikal. Dan seterusnya adalah semangat jihad tentera Islam. Semangat jihad tentera Islam untuk membebaskan kota Mekah dari kekuasaan kaum musyrikin. Seterusnya, ini merupakan faktor yang terbesar, iaitu ramai pembesar musyrikin Mekah yang telah memasuk Islam, yang memeluk Islam seperti Khalid Al-Walid dan Amr bin Al-As, menyebabkan kaum musyrikin ini semakin lemah. Dan kemudian, persaudaraan dan perpaduan umat Islam menjadikan mereka dapat menjalankan strategi dengan baik. Dan yang terakhir adalah tentera musyrikin bertambah lemah apabila ramai pembesar dan panglima tentera Quraisy yang terkorban seperti Abu Jahal dan Uthbah bin Rabi'ah yang terkorban dalam perang Badar. Baik, itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nora Ashikin binti Mihazizi. Nombor metrik I18102-953. Saya akan meneruskan dengan pembantangan yang seterusnya, iaitu pengajaran dan iktibar dari pembukaan kota Mekah. Apa yang saya dapat dalam pengajaran tersebut ialah hendaklah mengamalkan ciri-ciri kepimpinan berdasarkan syariat Islam supaya agama Islam akan lebih dihormati. Maksudnya sini dalam diri kita ni perlulah ada ciri-ciri kepimpinan. Kiranya ikut apa yang syariat Islam tu telah tetapkan supaya agama Islam ni akan nampak lebih dihormati. Sebab sebab agama Islam ni kan agama suci. Orang akan nampak agama ni agama yang agama yang disanjung tinggi. Yang seterusnya, melakukan suatu tugasan secara terancang dan teratur agar menjamin kejayaan tersebut. Dalam kita melakukan tugasan ni perlulah ada perancangan dahulu sebelum kita nak melakukan perkara-perkara yang kita nak lakukan. Contohnya perbuatan yang kita nak lakukan ni perlulah ada perancangan yang teratur supaya kita boleh menjamin kejayaan tersebut. Kiranya kita boleh dapat kejayaan tersebut tu, apa yang kita nak, apa yang kita impikan, kita dapat. Yang ketiga, membuat perancangan dengan teliti sebelum melakukan sesuatu dan melaksanakannya bersungguh-sungguh. Semasa membuat perancangan tu perlulah perancangan tu mestilah teliti kan. Kiranya susun strategi tu seeloknya sebelum nak melakukan sesuatu tu dan melaksanakannya bersungguh-sungguh. Kiranya lakukan sesuatu apa yang kita nak tu, kita dapatkan dia dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat kecapi apa yang kita nak. Yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain kerana semua manusia berhak untuk mendapatkan kemaafan. Maksudnya, walaupun seorang tu dah buat salah pada kita, kita sebagai umat manusia pun maksudnya ada kekurangan pada diri kita. Jadi, dengan itu kita pun perlulah memaafkan diri orang lain supaya kita pun tidak ada perasaan dendam, kerana Nabi SAW pun boleh mengampunkan umat dia, apatah lagi kita sebagai manusia biasa. Yang kelima, mencari pemimpin yang bijaksana serta dapat melakukan tugasnya dengan ikhlas dan amanah. Dalam mencari pemimpin ni perlulah yang bijaksana, perlulah yang cari yang kiranya apa yang dia dah dapat tugas dia tersebut, dia boleh lakukan dengan sempurna. Dia boleh buat sesuatu tu dengan amanah. Lepas tu dia boleh bertanggungjawab ketika masa dia dapat tugasan dia tu.
dia boleh memberi contoh kepada anak-anak bawahan dia supaya mengikut apa yang dia lakukan. Okey, itu saja. Okey, pengajaran yang seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap memenangkan kebenaran dan golongan yang beriman. Maksudnya, peristiwa ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah tetap akan memenangkan hamba yang beriman kepadanya dan beramal soleh setelah menguji mereka dengan pelbagai cubaan dan ujian terlebih dahulu. Rasulullah SAW dan para sahabat yang merupakan sebaik-baik umat juga diuji dengan pelbagai kesusahan, menunjukkan bahawa ia adalah lumrah bagi kehidupan seseorang yang beriman. Ujian dan cubaan ini adalah bagi menguji keimanan dan keyakinan kepada janji-janji Allah SWT untuk memberikan kemenangan kepada golongan yang memperjuangkan kebenaran. Sesungguhnya pertolongan Allah SWT itu amat dekat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 214 yang bermaksud, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu, yakni ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang terdahulu daripada kamu. Mereka telah ditimpa kepapaan, yakni kemusnahan harta benda dan serangan penyakit serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh sehingga berkata, lah Rasulullah dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. Okey, seterusnya ialah syiar kebatilan akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui peristiwa ini, Allah SWT telah membersihkan kota Mekah daripada segala syiar-syiar kekufuran dan kebatilan yang mencemarinya. Sesungguhnya Allah SWT akan melenyapkan semua syiar kebatilan sehingga nyata bahawa yang layak disembah hanyalah Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 81 yang bermaksud, dan katakanlah, telah datang kebenaran yakni Islam dan hilang lenyaplah perkara yang salah, kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Sekali, bersabar dan percaya kepada janji Allah SWT sebagai bukti keimanan. Golongan yang beriman hendaklah yakin dan percaya kepada janji-janji Allah SWT. Ini kerana Allah SWT sekali-kali tidak akan memungkiri janjinya dan tidak mensia-siakan usaha mereka yang mengerjakan amal soleh. Ini ialah bukti keimanan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 112 yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya sebagai janji Allah yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Sebagai kesimpulan, ini merupakan mahalah terakhir dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW yang memaparkan pencapaian-pencapaian hasil usaha dakwahnya. Selepas melalui satu masa perjuangan jihad, kepenatan, peperangan dan pertarungan yang tidak kurangnya menumpahkan darah yang banyak kesemuanya ini, baginda harungi selama 20 tahun. Pembukaan kota Mekah merupakan kemenangan yang kritikal yang dicapai oleh kaum muslimin di sepanjang tahun perjuangan mereka. Kemenangan yang mengubah peta dan urusan perjalanan hidup seterusnya merubah suasana dan bi'ah bangsa Arab itu sendiri. Pembukaan agung itu merupakan garis pemisah di antara era lama dan yang akan datang, di mana sebelum ini bangsa Arab yang menjadi ikutan mereka. Menundukkan kaum Quraisy di bawah bendera Islam dianggap sebagai penghabusan total kepada kuasa dan penyembahan berhala di semenanjung Arab. Mahalah ini dapat dibahagikan kepada dua fasa, iaitu fasa pertama merupakan perjuangan dan peperangan, manakala fasa yang kedua bangsa yang berbagai dan kabilah-kabilah Arab berlumba-lumba untuk menganut agama Islam. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.